Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم بسم الله رب العظيم ورسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قالت سيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat untuk kita sambung pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, dan kita masih pada bab yang ke-17 berkenaan dengan serban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada hadis yang ke-111. Hadis yang ke-111, yakni Nabi SAW memakai serban, dan serban tersebut ada ekor lah, serban berekor. An Ubaidillah bin Umar an-Nafi' an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza i'tamma sadala imamatahu baina katifayhi. Qala Nafi' wa kana ibnu Umar yaf'alu dhalik. Qala Ubaidullah wa ra'aitul qasima wa ra'aitu al-Qasim bin Muhammadin wa Saliman yaf'alani dhalik. Diriwayatkan daripada Ubaidillah bin Umar, yang meriwayatkannya daripada Nafi', yang meriwayatkannya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya Nabi SAW jika memakai serban, baginda akan melabuhkan ekor serbannya di antara dua bahunya. Berkata Nafi', Ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga turut melakukan perkara yang serupa. Berkata Ubaidillah, aku melihat Al-Qasim bin Muhammad dan Salim juga turut melakukan yang serupa, turut melakukan perkara yang sama. Jadinya hadis ni nak ceritakan kepada kita bahawa Nabi SAW itu apabila memakai serban, baginda akan melepaskan ekor serban di antara dua bahu baginda. Yakni ekor serban yang ada dekat belakang ni Nabi akan lepaskan di antara dua bahu baginda. Yakni dilepaskan ke belakang lah, di antara dua bahu kanan dan bahu kiri, dan di tengah-tengahnya tu dilepaskan ekor serban. Amalan Nabi SAW ini turut dituruti oleh Ibnu Umar, yakni sahabat Nabi yang meriwayatkanlah hadis ni, dan juga sebagaimana Ibnu Umar ni, sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar itu, seorang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis tersebut, sebagaimana diceritakan oleh Nafi' yang meriwayatkannya daripada Ibnu Umar. Yakni Nafi' meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Umar, dan diceritalah apa yang diceritakan oleh Ibnu Umar kepada kita. Dan juga dalam hadis ini juga disebutkan nama Al-Qasim bin Muhammad, iaitu Al-Qasim bin Muhammad ini adalah cucu kepada Sayyidina Abu Bakar. Dan merupakan Al-Qasim bin Muhammad ini merupakan seorang yang alim, faqih, dan juga beliau juga merupakan seorang ahli hadis lah. Al-Qasim bin Muhammad juga merupakan seorang ahli hadis, dan beliau meninggal dunia pada tahun 101 Hijrah ketika berumur 70 tahun. Dan juga disebutkan juga nama Salim bin disebutkan nama juga Salim lah. Dalam hadis ini disebutkan, aku melihat Al-Qasim bin Muhammad dan Salim. Dan Salim ni namanya Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ialah anak sahabat Nabi SAW, iaitu anak kepada Abdullah bin Umar. Salim ni anak kepada sahabat Nabi SAW lah. Dan juga ni merupakan keturunan Sayyidina Umar Al-Khattab.
Sayyidina Umar, anaknya Abdullah, dan anak Abdullah ini bernama Salim. Salim bin Abdullah bin Umar. Beliau juga merupakan seorang yang faqih dan juga ahli hadis lah. Salim Salim bin Abdullah ni juga merupakan seorang yang sangat faqih dan merupakan ahli hadis pada zamannya, dan merupakan salah seorang daripada 7 faqih Madinah. 7 orang yang faqih Madinah iaitu pada zamannya. Antara 7 faqih di Madinah, beliau merupakan salah seorang lah, pada zaman dia lah. Merupakan salah seorang daripada 7 faqih Madinah, dan meninggal dunia pada tahun ke-107 Hijrah. Meninggal dunia pada tahun 107 Hijrah. Jadinya tujuan Ubaidillah, Ubaidillah ni yang antara periwayat hadis ni, antara tujuan Ubaidillah menyebutkan aku melihat Al-Qasim bin Muhammad dan Salim juga turut melakukan yang serupa ataupun perkara yang sama, adalah untuk menunjukkan bahawa amalan memakai serban dengan melepaskan ekor serban di antara 2 bahu ni, ataupun melepaskan ekor serban di belakang, itu telah menjadi amalan para salafus soleh, para ulama salafus soleh, dan sudah tentu mereka ini mewarisi amalan itu daripada para sahabat Nabi, dan para sahabat mewarisi amalan tersebut daripada Nabi SAW. Itu, dan itulah antara tujuan periwayat hadis Ubaidillah bin Umar ni, yang meriwayatkan hadis daripada Nafi', dan Nafi' meriwayatkan hadis daripada Ibnu Umar, adalah kenapa disebutkan nama Al-Qasim bin Muhammad dan juga Salim bin Abdullah ni, disebutkan nama kedua mereka ini adalah tujuannya untuk menunjukkan bahawa salafus soleh ataupun ulama pada zaman salafus soleh, mereka ini juga menjadikan amalan melepaskan ekor serban di antara 2 bahu, ataupun dengan makna lainnya melepaskan ekor serban di belakang lah. Itu, dan sudah tentulah para salafus soleh ini mereka meniru ataupun belajar ataupun mengambil mewarisi amalan tersebut itu daripada para sahabat, dan para sahabat mengambil ataupun mewarisinya amalan melepaskan ekor serban ke belakang ini daripada Nabi SAW. Itu. Sebab itulah disebutkan nama mereka berdua lah, Al-Qasim dan juga Salim, untuk menunjukkan salafus soleh mengikuti ataupun mewarisi amalan para sahabat, dan para sahabat mewarisi amalan Nabi SAW. Itu benda punya rantaian ataupun sanad dia. Jadinya pengajaran daripada hadis yang kita bacakan ini adalah yang pertamanya, galakkan untuk kita ini, bagi orang lelaki, galakkan memakai serban dengan melepaskan ekor serban tersebut ke belakang di antara 2 bahu, kerana ini merupakan sunnah Nabi SAW dan juga amalan sahabat serta salafus soleh. Nabi SAW ini sunnah Nabi SAW melepaskan ekor serban di antara kedua bahu, dan juga merupakan amalan sahabat serta amalan para salafus soleh, ulama pada zaman salafus soleh. Dan yang keduanya, adakah harus memakai serban tanpa melepaskan ekor? Adakah harus untuk kita ini memakai serban tanpa melepaskan ekor? Melepaskan ekor serban tu, kita hanya pakai serban je, macam tak ada ekor lah. Serban tu jenis yang serban tak ada ekor, adakah boleh? Jawapannya menurut Imam Ibnul Qayyim, Imam Ibnul Qayyim, diharuskan berserban tanpa ekor, berdalilkan hadis pada awal bab ini yang menceritakan Nabi SAW memasuki Mekah ketika Fathu Mekah dengan memakai serban berwarna hitam. Dia ambil hadis di mana Nabi SAW masuk ke Mekah dengan memakai serban berwarna hitam, dan hadis itu menyebutkan serban sahaja, tanpa menyebutkan ekor. Itu apa yang difahamkan ataupun dimaklumkan oleh Imam Ibnul Qayyim, di mana harus untuk memakai serban tanpa serban itu mempunyai ekor, tanpa serban itu ada ekor serban lah.
Dan beliau Imam Ibn Qayyim ni berdalilkan hadis di mana Nabi SAW memasuki kota Mekah ketika peristiwa Fathul Mekah. Nabi SAW memakai serban berwarna hitam, dan dalam hadis tu diceritakan Nabi SAW memakai serban, tidak diceritakan ada ekor dan sebagainya. Dan hadis itu menyebutkan serban sahaja tanpa menyebutkan ekor, menunjukkan bahawa Nabi bukanlah sentiasa melepaskan ekor serban di antara bahunya, yakni ada ketika baginda memakai serban tanpa berekor. Ada ketika beberapa ketika Nabi SAW tidak memakai serban yang ada ekor lah. Nabi SAW pakai serban yang tidak ada ekor. Itu. Dan pandangan Imam Ibn Qayyim ini menyamai pandangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, di mana Imam An-Nawawi menegaskan dalam kitabnya, yakni kitab Al-Majmu' Imam An-Nawawi, bahawa harus memakai serban sama ada dengan melepaskan ekor atau tanpa melepaskannya. Tidak dimakruhkanlah melakukan salah satu daripada kedua-dua style ataupun gaya tersebut lah, sama ada nak melepaskan ekor di belakang di antara kedua bahu ataupun pakai serban saja tanpa serban itu ada ekor. Dua-dua itu dibolehkan, diharuskan. Tidak ada sebarang hadis yang sahih yang melarang daripada memakai serban tanpa melepaskan ekornya. Itu antara huraian berkenaan dengan Nabi SAW memakai serban yang ada ekor lah, ataupun yang ada dia punya lebihan kain dekat belakang. Ekor, orang panggil ekor serban. Dan adalah ada nanti hadis yang berikutnya ada nanti akan saya terangkan jugalah apa yang panjang, bagaimana panjang serban dan sebagainya. Nanti itu insya-Allah pada hari esok lah. Dan hari ini kita hanya sempat membaca satu hadis saja, dan huraian agak panjang lah bagi hadis yang ke-111. Satu hadis kita baca, tapi huraian yang diletakkan untuk kita faham dengan lebih mendalam berkenaan dengan hadis ni, dia agak-agak amat panjang lah, agak panjang sedikit. Jadinya setakat itu je lah kongsian hadis pada tengah hari ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah kita bertemu pada hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.